Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Shalom dan salam sejahtera. Hari ini kita akan terus lihat ajaran Yesus dari atas bukit. Matius 6 ayat 20 dan 21. Matius 6 ayat 20 dan 21. Kumpulkanlah harta di syurga, kerana di situ gegat dan karat tidak dapat merosakkannya, serta pencuri tidak memecah masuk untuk mencurinya. Kerana di mana hartamu terkumpul, di situlah hatimu tertumpuk. Saya pernah dengar satu cerita. Sesuatu gereja telah menjemput seorang penginjil. Dia pun telah kongsi firman Tuhan di bawah tajuk kedatangan Yesus kali yang kedua. Itu satu sebuah gereja yang memang karismatik. Dan semasa itu penginjil kongsi firman Tuhan tentang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, mereka pun setiap kali dia habis satu ayat, mereka kata Hallelujah, praise the Lord, brother, come Lord Jesus, datanglah Yesus. Dan selepas dia dah habis perkongsian dia, jadi saya nak tanya satu soalan. Dia kata, Amen brother. Dia kata, Amen. Tanyalah, dan kami akan nak jawab dengan. Jadi kata, berapa di antara kamu bersedia untuk menerima Yesus kalau dia datang dalam 10 tahun dari sekarang? Semua orang dalam gereja itu, mereka kata, Amen, come Lord Jesus. Mereka kata, kami bersedia untuk menerima Yesus dalam 10 tahun. Dan selepas itu dia kurang. Sampai dia datang, di antara kamu berapa yang bersedia untuk menerima Yesus dalam 1 tahun? Tak sampai 50 orang lah. Walaupun beratus-ratus yang telah berkumpul, hanya 50 itu suara kurang. Sampai dia tanya, di antara kamu berapa yang bersedia untuk menerima Yesus kalau dia datang hari ini sekarang? Semua orang pun senyap. Hanya seorang ibu, dia berdiri. Dia pun lebih kurang umur dia 80 tahun. Dia kata, Come Lord Jesus and take me home. Sebab dia pun sakit lah. Doktor, dia tak tahu bila dia akan mati. Oleh itu dia kata, saya sudah enjoy. Sekarang banyak kesakitan, pergi sajalah. Ini dalam kehidupan kita, walaupun kita boleh kata sesuatu, tapi dalam hati kita kadang-kadang kita bukan bersedia untuk melakukan apa yang kita kata saya percaya. Ini tentang kedatangan Yesus Kristus, kehidupan kekal di Jerusalem yang baru. Ini ada satu cerita Farid nak kongsi dengan kamu. Ini kalau kamu buka ke Matius 19. Matius 19. Ini tentang seorang muda yang kaya. Seorang muda yang kaya. Okey. Setelah dia datang ke Yesus pada ayat 16. Pada suatu hari seorang pemuda datang berjumpa Yesus lalu bertanya, Guru, apakah perbuatan baik yang harus aku lakukan untuk mendapat kehidupan yang kekal?
Dia kata saya nak mendapat kehidupan yang kekal. Mungkin dia kata dalam kehidupan ni saya sudah ada semua. Bukan saja harta. Bila kita baca, dia pun macam seorang yang sangat setia kepada agama dia. Tapi dalam hati dia macam dia ada sesuatu, macam ada satu kekurangan. Oleh itu dia, walaupun dia ada semua harta, dia telah mengikut semua ajaran agama. Ini ayat 17. Sekiranya kamu ingin masuk ke dalam hidup, patuhilah hukumnya. Yesus kata kalau kamu nak masuk kehidupan kekal, patuhilah hukum dia. Dan Yesus, kamu tolong baca. Dan ayat 22. Apabila mendengar jawapan Yesus, pemuda itu beredak. Dari situ dengan duka cita kerana dia seorang yang kaya raya. Mengapa dia beredak? Ayat 21. Yesus menjawab, jika kamu ingin menjadi sempurna, kalau kamu nak kehidupan yang kekal, pergilah jual segala harta bendamu dan sedekahkan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapat harta di syurga. Sesudah itu datanglah dan ikut aku. Tengok. Dan Yesus kata, okey, kalau puji Tuhan, dia kata ni, saya telah mengikut semua hukum-hukum Allah. Tapi Yesus nampak dalam hati dia, walaupun dia seorang yang setia kepada agama, tapi dia bukan setia kepada Allah. Untuk dia, kehidupan ini adalah penting. Harta dia adalah penting. Ini yang kita baca di sini, ya. Ayat 21, Matius 6 ayat 21. Kerana di mana hartamu terkumpul, di situlah hatimu tertumpu. Ini yang ada ramai. Walaupun kita kata saya adalah seorang pengikut Yesus, walaupun kita baca firman Tuhan, bila kita datang, kita hadir kebaktian dan kita memberi persembahan, kadang-kadang ini tujuan. Kita mesti bertanya, mengapa saya beri persembahan? Mengapa saya pergi ke gereja? Adakah ini untuk menghargai apa yang Yesus telah buat untuk saya di atas salib? Atau saya memberi persembahan macam satu rasuah? Saya pernah dengar ada salah seorang kongsi dengan saya. Ada seorang penginjil, dia mencabar selepas dia telah kongsi firman Tuhan. Dia mencabar jemaat yang telah datang untuk mendengar, mengikut meeting itu. Dia kata, sekarang kita akan nak ambil persembahan. Dan dia pun terus ambil RM1. Dia kata, kalau saya bagi Tuhan RM1, ingat, kamu berapakah berkat yang saya boleh dapat? Mereka semua pun dengan satu suara mereka kata, kalau kamu bagi RM1, kamu akan dapat berkat untuk RM1. Dan selepas itu dia ambil RM10. Kalau saya bagi Tuhan RM10, macam mana? Mereka semua kata, kalau kamu bagi RM10, kamu akan dapat berkat untuk RM10. Dan dia ambil RM50. Tengok cara dia mencabar mereka. Kalau saya bagi RM50, saya akan dapat lebih berkat. Berkat untuk apa? Untuk kehidupan ini. Ini macam satu rasuah. Ini kita dengarkan. Kadang-kadang bila kita beri persembahan pun, adakah saya beri persembahan sebab saya ada kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus? Oleh itu saya nak memberkati
Tuhan, saya nak memberi persembahan ini supaya orang yang lain boleh dengar berita baik ini. Dan mereka juga boleh masuk ke dalam syurga melalui Yesus Kristus. Kita boleh gunakan persembahan untuk misi. Ini tujuan kita. Ada yang mereka bagi, saya bagi RM10, saya nak berkat RM10. Saya bagi RM10, RM50, saya mesti dapat berkat RM50. Semua untuk kehidupan ini. Dan bila kita datang ke gereja pun, bila kita berdoa, itu yang bila kita berdoa, kita telah lihat, kita mesti belajar untuk memuliakan nama Tuhan. Doa kita mesti penuh dengan pujian dan kita mesti mengangkat nama Yesus atas. Kadang-kadang kita datang ke hadirat Tuhan hanya nak minta. Kita nak minta untuk kehidupan ini. Itu bukan salah. Tapi kalau kita hanya minta untuk kehidupan ini, kalau kita hanya cari Tuhan untuk diberkati untuk kehidupan ini, itu bukan ajaran Alkitab. Kita sudah jadi macam seorang duniawi. Kita hanya cari Tuhan untuk diberkati untuk kehidupan ini. Ini kita mesti mau jaga. Kita menjaga kita bila saya bagi persembahan atau bila saya pergi ke gereja, saya mau ingat ini bukan untuk kehidupan ini sahaja. Sebab kehidupan di bumi ini akan tamat. Kita mesti bersiap diri sendiri untuk kehidupan yang akan datang. Dan bila kita baca, bila kita hidup hanya untuk kehidupan ini, tolong buka ke Lukas. Okay. Ini adalah tentang perumpamaan. Mungkin kamu sudah tahu, ibarat orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 21. Okay. Ini adalah ibarat tentang seorang yang kaya. Dia telah ada dia dapat hasil tanah yang banyak. Oleh itu dia kata, saya akan runtuhkan gudang dan saya akan simpan untuk saya. Saya akan bina satu gudang yang baru dan simpan semua hasil tanah untuk saya, untuk kehidupan ini. Saya akan baca ayat 19. Lukas 12. Aku akan berkata kepada diriku. Tengok, engkau mempunyai harta yang banyak untuk keperluanmu selama bertahun-tahun. Nikmatilah hidup, makan, minum dan bersukaria-lah. Dia kata, wah, saya sudah ada banyak. Oleh itu dia kata, makan, minum dan berialah. Dia kata ni ya. Tapi tengok apa yang Yesus, cara Yesus habiskan itu ibarat. Demikianlah halnya orang yang menyimpan harta benda untuk dirinya, tetapi tidak kaya pada pandangan Allah. Kalau ini di sini ayat 20. Tetapi Allah berfirman kepadanya, engkau bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan dituntut kembali daripadamu. Lalu harta benda yang telah kau kumpulkan itu akan menjadi hak siapa? Tengok, dia kata, saya dah kumpul. Saya akan hidup dengan gembira. Tak ada kekurangan. Tapi Allah kata, hari ini kamu akan mati. Selepas kamu mati, apa akan jadi kepada harta kamu semua? Dia hanya simpan untuk kehidupan ini. Dan lagi satu, kita tolong buka ke perumpamaan tentang Lazarus. Ini pun pada akan baca. Ini ayat 25. Lukas 16 ayat 25. Ini tentang seorang yang kaya. Dia sudah ada banyak. Dia selalu makan, minum. Macam orang mereka makan, minum, mereka tak kisah. Macam untuk mereka macam tak ada esok. Makan, minum. Mereka tak kisah tentang orang lain. Mereka tak kisah tentang kehidupan yang akan datang. Bila mereka hidup
untuk kehidupan ini saja. Makan, minum, bergembira. Ayat 25. Ini adalah jawapan Abraham kepada orang kaya itu. Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahawa engkau telah menikmati yang baik dalam hidupmu. Tetapi Lazarus mengalami kesengsaraan. Sekarang Lazarus senang di sini, tetapi engkau menderita." Ini bukan kaya itu dosa. Tapi cara kita menggunakan kaya, harta kita. Kalau kita hanya gunakan harta kita untuk kehidupan ini, kita hanya gunakan harta untuk kemudahan diri sendiri, ini adalah satu masalah. Ini kita dibaca ya. Ini orang kaya ini, dia di neraka, dalam api. Tapi dia sekarang dia dalam penderitaan. Dia tanya, hantarlah. Tapi Abraham kata, tengok. Semasa kamu hidup di bumi, kamu menikmati, dia kata ni ya, bahawa engkau telah menikmati yang baik dalam hidupmu. Ini kita mau jaga. Cara kita menggunakan harta kita. Kalau kita hanya hidup untuk kehidupan ini, cara kita menggunakan harta boleh tunjuk apa yang penting dalam kehidupan seseorang. Ini sebelum ini dalam upacara pengkebumian. Okey. Setiap kali sebelum kita turunkan keranda dalam lubang, kita akan baca dari Wahyu, dari Wahyu 14:13. Mari akan baca, saya suka ini dari buku ini ya, ASB ya. Saya suka ini versi ya. I heard a voice from heaven saying, "Write this, happy are the dead." Wah, bergembiralah orang yang sudah meninggal, who die in the faith of Christ, yang meninggal dalam Yesus Kristus. Henceforth, says the Spirit, they may rest from their labors. For they take with them the record of their deeds. Mari akan baca dari Bihan untuk kamu. Wahyu 14 ayat 13. Okay. Kemudian aku mendengar suara dari syurga berkata, "Tuliskanlah hal ini. Mulai sekarang berbahagialah orang yang mati semasa mengabdi kepada Tuhan dengan setia." Hanya kalau kamu mengabdi kepada Tuhan dengan setia. Benar, jawab Roh Allah, mereka tidak berjerih payah lagi, kerana perbuatan baik mereka akan menyertai mereka. Ada orang kata, selepas kau mati kamu tak boleh bawa apa-apa lah. Betul lah. Kamu tak boleh bawa apa-apa. Bila selepas kita dah mendengar, kita tak dapat bawa apa-apa lah. Kita boleh bawa harta kita, kita tak boleh bawa kereta kita, tak kisah rumah kan. Tapi perbuatan kita, apa yang kita telah buat untuk kemuliaan Tuhan, akan ikut. Itu yang kita baca dalam perumpamaan dalam Matius, kita baca bukan? Matius 25, di mana Yesus akan kita buka Matius 25. Ini perumpamaan. Okey. Ini tentang ini hari akhirat. Okey. 34. Kemudian raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Marilah kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak dunia dicipta." Orang yang benar itu pun bertanya, "Tuhan, bilakah kami melihatmu lapar dan memberimu makanan?" Okey, ini jawapan mereka. Yesus kata, marilah. Mereka kata ni
marilah kamu yang diberkati. Dan mereka kata, Yesus terus kata, kamu bila saya dahaga, kamu telah bagi saya minum, bila saya lapar, kamu telah bagi saya makanan. Dan mereka kata, bila? Dan ayat 40, Raja akan menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apabila kamu melakukannya kepada yang paling kecil antara saudara-saudaraku, ini artinya kamu melakukannya kepadaku. Ini bila kita gunakan harta kita untuk memberkati orang yang tak ada. Jangan kadang-kadang kita boleh bagi alasan mengapa kita tak mau tolong. Mungkin kita kata mereka malas kan. Saya rajin, saya dapat bukan. Bila kita menggunakan harta untuk menolong, untuk memberkati, kita akan kumpulkan harta di syurga. Kita akan Tuhan akan memberkati kita. Itu yang Wahyu kata, sebelum kita masuk dalam lubang, Pak dia akan baca, apa-apa yang kamu telah buat akan ikut kamu ke syurga. Tak kisah ni bukan keranda, tak kisah berapa mahal keranda, tak kisah berapa mahal pakaian yang kamu pakai, bukan. Apa yang kamu telah buat akan ikut ke syurga. Nah, ini yang kita jaga. Kita mesti gunakan harta kita. Kalau saya ingat tentang setiap hari yang saya kata kehidupan saya bukan tetap begini. Saya hidup untuk kehidupan yang akan datang. Saya pergi kata ni, Tuhan, saya bersyukur untuk kehidupan yang sempurna yang saya ada dalam kehidupan ini. Ajarlah saya supaya saya boleh gunakan harta saya. Supaya saya boleh memberkati orang lain dan kumpul harta di syurga. Orang muda orang muda yang kaya itu, walaupun dia rasa ada satu kekosongan. Dia kata saya setia kepada agama. Tapi dia tak ada mampu untuk dia tak nak menjual sebab dia telah jadi hamba kepada harta dia. Dia telah mula untuk menyembah harta dia. Janganlah jadi hamba kepada harta kamu. Gunakanlah harta untuk kemuliaan, untuk membina kerajaan Tuhan. Kita tahu bila Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Bila dia datang, saya berharap dia akan kata, marilah ke tempat yang Allah telah sediakan untuk kamu. Sebab kamu telah menggunakan harta kamu. Kamu telah menggunakan berkat Allah yang kamu telah menerima untuk memberkati orang lain, untuk membawa kemuliaan kepada nama Tuhan. Itu yang kita baca dalam Matius 6. Mari akan tamat dengan ini ya. Kerana di mana hartamu terkumpul, di situlah hatimu tertumpu. Kalau hartamu hanya di bumi ini, hatimu tertumpu di sini. Kalau hartamu di syurga, hatimu akan di syurga juga. Apa yang secara kamu hidup, apa keputusan yang kamu ambil, kamu akan ambil untuk kehidupan yang akan datang, bukan untuk kehidupan ini. Jangan jatuh cinta dengan dunia ini. Biarlah kamu setiap kali yang kata saya akan ikut Yesus, saya akan ikut Yesus. Kita akan nyanyi satu lagu. Ini dalam bahasa English dari sekolah hari Ahad lah, hari belajar. Kita kamu tahu belajar lah. Ini macam ni ya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Kita telah pilih untuk mengikut Yesus.
Oleh itu, marilah kita ikut Yesus dan kumpulkan harta di syurga, bukan di bumi. Gunakanlah harta untuk memberkati orang. Supaya bila kita baca, bila kita gunakan harta untuk memberkati orang, itu semua jadi satu harta di syurga. Tuhan memberkati kamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.